Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita masuk bab baru bab 6. Cikgu nak ajar tentang basic je dulu. Okey, bab 6 ni berkenaan dengan ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, sebelum tu kita ingat semula simbol-simbol ketaksamaan. Ni kamu dah belajar masa tingkatan 1 kalau tak silap cikgu. Okey, simbol ketaksamaan ni yang pertama yang ni. Ini merupakan lebih besar daripada. Lebih besar daripada. Kalau yang ni kurang daripada. Ini pula lebih besar atau sama dengan. Yang ni kurang atau sama dengan. Dia ada tanda sama ni, ada samalah. Ini lebih. Okey, macam mana nak ingat lebih ke kurang ni? Selalu orang tertukar kan. Okay, contohnya awak tambah satu garis kat depan ni. Tambah garis kat depan ni kan. Dia jadi B. B besar. Yang ni kalau tambah garis jadi K. K kurang. Gitu. Boleh. Ni untuk senang nak ingat lah. Tangan dia tukar. Kalau tambah garis kat depan dia jadi B. Ini merupakan lebih besar daripada. Ni simbol lebih besar daripada. Yang ni kurang daripada. Lepas tu kalau ada tanda sama kat bawah ni. Dia lebih daripada atau sama dengan. Yang ni kurang daripada atau sama dengan. Ni tanda ni. Ni kita ingat semula. Okey, yang kedua berkenaan dengan pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ni merupakan suatu faktor. Ni kalau merujuk kepada ayat lah. Kalau kita nak satu yang tajuk pertama je lagi yang cikgu nak terangkan ini. Kita nak bentukkan persamaan matematik. Kita nak bentukkan persamaan matematik daripada situasi. Daripada soalan yang berbentuk ayat. So daripada soalan tu kita nak tahu yang mana pemboleh ubah. Dia merupakan faktor yang merujuk kepada unsur, ciri ataupun angka-angka yang tidak ditetapkan nilai dia. Dia tak tetapkan nilai dia. Jadi kita perlu wakilkan dengan huruf lah. Semua tu kena kira dalam suatu pengiraan. Diwakilkan dengan huruf. Untuk yang kali ni sebab kita belajar tentang ketaksamaan linear dengan dua pemboleh ubah. Jadi kita guna pemboleh ubah tu X dengan Y. X dengan Y. Pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah X dan Y. Okey, untuk kuasa tertinggi suatu pemboleh ubah dalam persamaan linear. Ini penting persamaan linear. Sebab kita belajar tentang persamaan linear. Persamaan linear kuasa tertinggi dia 1. Ini merujuk kata contoh X kan. Ni pemboleh ubah X dengan Y ni kuasa tertinggi dia 1. Kalau ada kuasa 2 ataupun kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 semua tu, itu bukan persamaan linear. Dia mesti kuasa 1. Kuasa 1 ni kita tak tulis kat depan ni. Dia hanya tulis huruf sahaja. Boleh. Itu untuk kena pastilah persamaan linear. Pemboleh ubah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah pula dia situasi dia. Dia ada dua lah pemboleh ubah tu. X dengan Y tu ada dua. Macam ni. AX tambah BY sama dengan C. Ni semua huruf kan. Jangan pula awak kata semua huruf. Semua pemboleh ubah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pemboleh ubah. Ni salah Okay, ni merupakan perwakilan untuk nombor sebuah nombor. X dengan Y ni lah pemboleh ubah yang kita maksudkan. A dengan B dengan C ni dia adalah pemalar. Nombor lah. Nombor-nombor yang ada dalam ni. Kita tak masukkan je lah. Ini untuk cikgu tunjukkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ataupun dia di dalam bentuk macam ni. Y sama dengan MX tambah C. Ini pemboleh ubah dia Y dengan X. Ini kecurunan, ini pintasan Y. Ini kita dah belajar masa tingkatan 3. Ini tingkatan 3 ni ingat balik. Ini persamaan garis lurus ni. Persamaan linear. Untuk dua pemboleh ubah. Ini persamaan tetap. Okay, itu pengenalan lah untuk imbas kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. So, untuk hari ni, kita nak masuk terus untuk nak bina persamaan. Bukan persamaan, ketaksamaan. Kenapa dipanggil sebagai ketaksamaan? Kenapa dipanggil sebagai ketaksamaan? Ketaksamaan sebab
sebelah kiri. Ni sebelah kiri dengan kanan ni tak sama. Kiri dengan kanan ni tak sama nilai dia. Sebab itulah kita panggil ketaksamaan. Tak sama, dia gunalah simbol lebih besar, lebih kecil macam ni. Ataupun lebih besar tak sama, lebih kecil tak sama. Ni betul cikgu sebut. Cikgu sebut lain, cikgu tulis lain. Ni lebih kecil, dia kurang daripada, ni besar, lebih besar daripada. Tak sama. Kalau dia guna simbol sama dengan, dia tak panggil pula ketaksamaan, dia panggil persamaan. Faham? Itu bezanya ketaksamaan dengan persamaan. Nilai yang sebelah kiri sama dengan nilai yang sebelah kanan. So yang ni untuk ketaksamaan ni tak sama kan? Kiri tak sama dengan kanan. Nilai kiri tak sama dengan nilai kanan. Kalau simbol kecil, ni kan kurang kan? Kurang daripada. Yang kiri ni nilai dia lagi sikit daripada yang sebelah kanan. Contohnya kosong. Lebih kecil daripada 3. Kurang daripada 3. Kalau yang ni, ini kan simbol lebih besar kan? Jadi kat sini 5 lebih besar daripada negatif 5. Ni contoh je Contoh sahaja. Macam tu. Nanti kalau nombor tetap. Boleh. Kalau yang ni guna simbol ketaksamaan, sama atau tak sama ni, dia situasi dia. Contohnya 2x kurang daripada atau sama dengan 1. Ataupun kat sini negatif 3 lebih besar atau sama dengan 3y. Ini contoh sahaja, contoh ketaksamaan linear. Okey, balik pada soalan asal, kita nak bina ketaksamaan. Kita nak bina ketaksamaan. Okey, tengok soalan ni. Okey, ni kita nak bentukkan ketaksamaan berdasarkan situasi yang diberi. Okeykan, situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Kita baca soalan. Yang pertama, kena kenal pasti yang mana merupakan pemboleh ubah. Dia merupakan suatu, awak cari dalam ayat tu, dia unsur ke, ciri ke, angka yang tidak ditetapkan. Faktor-faktornya seperti unsur atau ciri angka-angka yang tidak ditetapkan. Okey, dalam ni semua kelas di SMK Parit Besar menggambarkan semua murid lelaki dan murid perempuan dengan keadaan bilangan murid dalam setiap kelas tidak lebih daripada 35 orang murid. Okey, kat sini apa pemboleh ubah dia? Apa faktor dia kat sini? Mana faktor yang menunjukkan? Ni kan, murid lelaki dengan murid perempuan. Okey, yang ni lah. Dia punya faktor kat sini, murid lelaki dengan murid perempuan. Kita tak tahu nilai. Jadi, kita wakilkan dengan pemboleh ubah. So, kita tulis murid lelaki. Katakan ini ada sebagai X. Pemboleh ubah X. Wah, getahnya. Murid perempuan. Ini untuk Y. Okey, kat sini ketaksamaan. Ketaksamaan kita nak guna simbol yang mana? Yang mana sesuai kita nak guna? Macam mana tips kita nak pilih kita nak guna simbol yang mana? Kat sini ni ayat dia kat sini. Tidak lebih. Ni.
Tidak lebih daripada 35. Tidak lebih daripada 35. Sama boleh. Jadinya kita boleh buat keywords kat sini, tidak lebih tu. Tidak lebih daripada. Jadi kita boleh guna simbol kurang atau sama. Kurang atau sama. Apa jawapan dia? Kita nak tulis macam mana? Ni dikata situasi dia tu, dia menggabung. Menggabungkan murid lelaki dengan murid perempuan. Jadi kita kena buat apa? Kalau gabung, tambahlah. Jadi X tambah Y, pelajar lelaki tambah pelajar perempuan. Dia kan tidak lebih daripada 35 kan. Jadi inilah simbol ni 35. Nilai yang sebelah kanan tu bersamaan dengan 35. Yang sebelah kiri ni inilah X tambah Y. Macam tu.